Selamat pagi ya, kita bersama lagi dalam Ruang Bicara Bernama TV dan sudah pastilah hari ini juga kita memilih satu lagi topik yang saya kira menarik sebenarnya untuk kita sembang-sembang sama dengan dua tetamu yang sudah pun bersiap sedia yang akan kami hubungi melalui talian Skype. Baiklah, pilihan raya negeri Melaka sudah pun selesai, keputusannya telah pun kita ketahui dan tumpuan sekarang ini tentunya lah kepada pilihan raya negeri Sarawak yang akan diadakan bila-bila masa saja. Apapun kita tunggulah pengumuman resmi yang akan dibuat oleh Suruhanjaya Pilihan Raya untuk menentukan ataupun mengetahui bilakah pilihan raya negeri Sarawak akan diadakan. Dan inilah topik yang kita pilih hari ini di Ruang Bicara PRN Sarawak, kestabilan politik majukan Sarawak. Dan dua tetamu yang sudah pun bersiap sedia, kita hubungi dulu yang berbahagia Profesor Madya Dr. Awang Azman Awang Pawi yang merupakan fellow penyelidik di Pusat Kajian Demokrasi dan Pilihan Raya Universiti Melaya. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam. Sehat ya? Ya, sihat. Alhamdulillah. Cantik backdrop yang ada di belakang Prof tu. Jadi memang menggambarkan tentang semangat dan jiwa seorang anak Sarawak sebenarnya. Okay. Dewan Undangan Negeri Sarawak. Betul. Baik, kita nak bercakap tentang PRN Sarawak. Kita belum lagi tahu sebenarnya tarikh bila sebenarnya PRN Sarawak diadakan, tetapi ianya disebut-sebut mungkin akan diadakan dalam masa yang terdekat. Tapi saya ingin dapatkan pandangan daripada Prof terlebih dahululah. Apakah dalam saingan kali ini di PRN Sarawak ini kita boleh melihat sesuatu yang mungkin di luar jangkaan akan berlaku ataupun ianya akan tetap seperti apa yang berlaku sebelum ini? Terima kasih. Saya kira PRN Negeri Sarawak kali ini tidak jauh berubah dari segi trend dan pola. Lebih-lebih lagi apabila kita melihat selepas PRN Negeri Melaka yang telah berjaya memberikan impak besar kepada kerajaan penyandang ataupun jadi kita lihat ini apabila kerajaan penyandang di Melaka berjaya memenangi undi 2/3, maknanya ia memberikan keyakinan tinggi kepada GPS di Sarawak untuk memperoleh keputusan yang hampir sama. Jadi ini memberi ruang keyakinan dan juga memberi momentum yang tinggi khususnya GPS untuk berkempen. Walaupun kempen tersebut akan dilaksanakan dengan SOP yang ketat dan juga hanya melalui media sosial. Okey, saya suka bila Prof sebut bahawa apa yang berlaku di PRN Melaka itu juga mungkin akan memberikan satu gambaran yang lebih kurang sama saja apa yang berlaku di PRN Sarawak. Tapi macam Prof sebut tadilah, kita sedang menghadapi satu situasi pandemik yang cukup mencabar sebenarnya. SOP yang ketat bagi mereka yang akan terlibat nanti dalam pilihan raya ini. Senario politik semasa juga, apakah Prof melihat mungkin antara faktor-faktor yang akan memberikan kesan-kesan sebenarnya kepada PRN Sarawak? Okey, kalau kita lihat situasi di Melaka iaitu isu COVID-19 itu masih lagi melanda. Namun jumlah tersebut kita boleh anggap sejumlah yang minima. Sama juga dalam konteks negeri Sarawak, walaupun COVID-19 ini masih jadi ancaman, tapi kita kena ingat bahawa PRN kali ini tak sama dengan apa yang berlaku di Sabah. Yang pertama disebabkan oleh vaksinasi telah diselesaikan untuk 2 dos. Yang kedua, dos ketiga juga sedang berlangsung dengan pesat. Dan yang ketiga, juga kita melihat SOP itu yang dikenakan juga dijangka akan lebih ketat walaupun tidak seketat seperti di Melaka. Sebab kita tahu bentuk bumi di Sarawak ni geografi dia sangat besar berbanding dengan Melaka. Betul. Dan saya percaya
terdapat kelonggaran yang akan diberikan SPR dalam konteks Negeri Sarawak, dalam konteks Pilihan Raya Negeri Sarawak ini. Satu lagi perkara yang saya dah dapatkan pandangan Prof. Kalau kita lihat apa yang berlaku di Melaka, Prof, ya, dari segi peratusan mereka yang turun mengundi dikatakan agak rendah, lebih kurang 66% sahaja. Jadi mungkin inilah disebabkan faktor-faktor yang kita sebut tadi, itu utamanya disebabkan oleh pandemik COVID-19 dan sebagainya. Apakah perkara yang sama? Apakah Prof menjangkakan bahawa mungkin peratusan mereka yang akan turun mengundi nanti mungkin akan tinggi jika dibandingkan dengan apa yang berlaku di Melaka itu, Prof? Saya jangka situasi peratusan mengundi yang rendah di Melaka juga akan berlaku di Negeri Sarawak. Okey. Yang pertama disebabkan ini merupakan pilihan negeri dan bukanlah pilihan raya umum. Yang kedua disebabkan oleh ramai lebih bersedia untuk balik ke kampung pada hari Christmas atau cuti hujung tahun. Sedangkan Pilihan Raya Negeri Sarawak ini dijangka diadakan sebelum Christmas. Okey. Dan sudah pasti mereka sudah menempah tiket untuk balik cuti hujung tahun dan cuti Christmas. Jadi untuk langkah penjimatan dan sebagainya, kemungkinan keutamaan mereka lebih kepada cuti perayaan dan cuti hujung tahun. Dan saya kira faktor-faktor inilah yang menyebabkan pola penurunan agak rendah. Selain daripada kita tahu kebimbangan, terutamanya masyarakat orang tua bimbang. Walaupun sebenarnya telah diberi jaminan bahawa kita telah divaksin dan pelbagai langkah yang sangat ketat telah dikenakan dalam proses tersebut. Baik, ini juga perkara yang pentinglah. Antara isu-isu besar yang akan dimainkan oleh parti-parti politik dalam kempen dalam PRN Sarawak ini, jangkaan Prof. Saya kira di kalangan GPS, isu hak Sarawak, Perjanjian 1963 dan kejayaan mereka memperoleh SST hampir 3 bilion daripada Petronas itu akan dijadikan kempen untuk melahirkan rasa feel good kalangan pengundi Sarawak. Jadi kempen inilah digunakan untuk menarik pengundi supaya terus mengundi mereka. Terutamanya apabila ketika pandemik COVID-19 ini, program Sarawakku Sayang misalnya telah memberi impak besar kepada rakyat negeri Sarawak. Dan ditambah lagi program pakej rancangan yang turut dilaksanakan oleh Perikatan Nasional di seluruh negara. Dan ini sebenarnya banyak membantu dari segi menangi isu ekonomi rakyat yang berlaku pada masa kini. Okey, menarik. Misalnya aspek moratorium dan pelbagai lagi. Ya, saya suka kenyataan yang Prof keluarkan dalam media menyebut bahawa parti politik diharap membuka pintu lebih luas untuk calon muda. Jadi ini pun merupakan sesuatu yang diharapkan sebenarnya, terutamanya kalau kita lihat apa yang berlaku di Melaka, kejayaan Barisan Nasional dikatakan kerana mereka mengemukakan muka-muka baru dalam Pilihan Raya Negeri Melaka yang lalu. Jadi apakah perkara yang sama sebenarnya mungkin akan berlaku dalam Pilihan Raya Negeri Sarawak kali ini? Saya kira pada Pilihan Raya Negeri Sarawak memang lazimnya mereka akan mengukakan calon-calon muda, namun tidaklah sehingga 80% sebagaimana yang berlaku di Melaka. Saya kira minimum antara 20 ataupun 30% calon muda akan diketengahkan. Namun kita perlu ingat yang penting ialah bagaimana untuk meremajakan parti tersebut dan memastikan kesinambungan parti tersebut terus bergerak ke depan dengan kerjasama antara generasi lama yang berpengalaman dengan anak-anak muda, calon-calon muda yang perlu diberi bimbingan dan pengaman. Gabungan kedua-dua inilah saya kira menjadi ramuan penting yang saya jangka GPS mau tak mau akan membuka laluan luas kepada calon muda. Dan kita tahu pada masa sekarang ramai juga calon-calon yang melebihi umur 70 tahun misalnya. Yang perlu digantikan tenaga muda yang lebih dinamik, tenaga muda yang
yang mempunyai semangat yang besar dan energetik. Okey, saya juga nak dapat pandangan Prof daripada apa yang Prof sebut dalam satu lagi kenyataan akhbar yang Prof kongsikan. PRN Sarawak, jika Abang Jo bertanding di gedung, apa sebenarnya yang Prof ingin sampaikan sebenarnya melalui artikel dan temu bual ini? Ya. Kalau kita lihat dalam konteks penyandang Ketua Menteri di Sarawak, ya. Misalnya Tun Abdul Taib Mahmud dulu, misalnya, akhirnya beliau kembali ke kawasan kawasan yang ada kaitan dengan keluarga beliau. Begitu juga Adnan Satem juga kembali kepada ada kawasan yang tepat yang ada kaitan dengan keluarga beliau yang beliau kira sebagai sepupu yang kuat. Dan selain itu, mereka fokuskan kepada kawasan luar bandar yang dapat memberikan impak yang lebih besar dan lebih terselah pembangunan yang boleh dibuat. Seperti di apa yang berlaku di Mukah, di Telian misalnya. Ada politeknik, ada pendidikan, sama juga di Tanjung Datuk sekarang ini sudah dikenali ramai. Maka sebagai Ketua Menteri, trend ini saya kira berlaku juga dengan Yang Berhormat Ketua Menteri Interim kita masa kini. Datuk Abang Johari pasti memilih di kawasan luar bandar supaya pembangunan yang ingin divisualiskan oleh beliau itu lebih terselah. Berbanding kalau dia bertanding di kawasan bandar, saya kira pembangunan sudah ada dan sudah jelas. Jadi ini akan memberikan impak pembangunan yang lebih pesat, pembangunan yang lebih baik dan peruntukan yang lebih besar. Yang hanya mampu dilakukan oleh seorang yang menjawat jawatan Ketua Menteri Sarawak. Okey, satu lagi Prof, bagaimana dengan jangkaan Prof sendiri, saingan daripada parti-parti pembangkang di Sarawak untuk memberi satu cabaran dan juga tentangan kepada GPS khususnya? Saingan terbesar kepada GPS saya kira yang pertama ialah DAP. Kita tahu DAP dia mempunyai sokongan daripada pengundi Cina yang begitu kuat di kawasan bandaran. Namun kita perlu ingat kekuatan DAP terletak pada ceramah-ceramah yang bersifat massa. Dalam keadaan SOP yang kena dipatuhi, jadi suara mereka agak sukar tersebar. Walaupun penggunaan media sosial itu boleh luasa. Yang kedua ialah PSB yang bakal memberi ancaman di kawasan Bumi Putra, khususnya kalangan masyarakat Dayak. Jadi ini dua parti ini didikatakan memberi cabaran yang besar kepada GPS selain daripada parti PKR dan parti-parti lain. Apakah Prof menjangkakan bahawa dalam pilihan raya negeri Sarawak kali ini GPS boleh menang besar seperti apa yang berlaku kepada Barisan Nasional di pilihan raya negeri Melaka yang baru saja selesai? Berdasarkan tinjauan saya di seluruh Sarawak, saya baru balik sekitar seminggu lebih yang lepas dan juga kedatangan saya sebelum ni, kita dapati untuk GPS menang 2/3 itu tak ada masalah. Jadi ini cuma ada satu perkara yang perlu mereka tekankan supaya mereka tidak berada dalam kelompok yang selesa. Apabila naratif bahawa mereka mudah menang, mereka boleh menang besar, ini menyebabkan penyokong mereka tidak turun mengundi. Ini akan membahayakan kedudukan parti mereka sendiri. Jadi selagi belum dapat kemenangan besar tersebut, saya kira mereka tidak boleh berada dalam keadaan selesa. Sebab apa-apa saja boleh berlaku dan pelbagai isu boleh tercetus ketika dalam keadaan kempen dan sebagainya. Okey, terima kasih banyak-banyak Profesor Maria, Dr. Awang Azman. Masa suntuk sebenarnya, mungkin selepas kita mendapat pengumuman tarikh bilakah pilihan raya negeri Sarawak itu akan diadakan, kami ingin menjemput Profesor Maria, Dr. Awang Azman, Awang Pawi untuk duduk bersama kita di studio kalau boleh, dan kita akan bersembang insya-Allah lebih panjang lagi berkaitan dengan PRN Sarawak. Apapun sumbangan Prof pada malam ini juga amat berharga dan kita sudah mula sebenarnya mendapat maklumat yang mungkin menarik sebenarnya untuk kita bincang-bincangkan dalam topik PRN Sarawak, kestabilan politik memajukan Sarawak.
Kita rehat buat seketika. Baiklah, kita kembali semula ke ruang bicara ini. Terima kasih kepada anda kalau masih lagi menumpukan perhatian bersama kami di Bernama TV, dan kita masih lagi bercakap tentang PRN Sarawak, kestabilan politik majukan Sarawak. Baik, ada lagi seorang lagi tetamu yang akan kita hubungi melalui kemudahan Skype, dan kita harap kita dapat mendengar suara dan wajahnya dengan baik. Jadi kita ingin mengucapkan terima kasih kepada Dr. Lucy Sabli Sidolson dari Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan di Universiti Malaysia Sarawak. Halo Dr. Lucy. Halo, selamat petang, selamat malam. Dapat dengar ke? Dengar, very clear. Okey, apa ni Dr. Lucy, kita nak bercakap tentang PRN Sarawak. Kita tak tahulah bila akan diadakan. Tetapi ialah your expectation sendiri Dr. Lucy kepada PRN Sarawak ini. Apakah ianya akan memberikan impak ataupun sesuatu yang di luar jangkaan sebenarnya pada pandangan Dr. Lucy? Bagi saya, ya. Sebab saya baru saja balik daripada kerja lapangan saya di Pakan, Pawang Asan dan juga Meluan, ya. 3 Dun rural area punya kawasan pedalaman, ya. Dewan Undangan Negeri Kawasan Pedalaman Sarawak. Ya. Dan saya berada di sana selama 5 hari, ya. Dan saya sempat bercakap dengan seorang bakal calon di Bawang Asan dan juga calon semasa di kawasan Meluan. Pakan saya tak sempat sebab disebabkan oleh situasi kedudukan calon tersebut. Jadi saya terpaksa menghormati kehendak beliau, dan harap-harap saya akan dapat berjumpa dia selepas penamaan calon nanti. Okey, menarik. Baik, kalau kita lihat apa ni Dr. Lucy dengan apa yang berlaku dalam PRN di Melaka, walaupun pada mulanya dikatakan bahawa Barisan Nasional mungkin akan menghadapi masalah, tetapi akhirnya kita lihat bagaimana Barisan Nasional tiba-tiba menguasai kerusi Dewan Undangan Negeri dengan two-third majority, kemenangan two-third majority. Apakah perkara yang sama mungkin akan berlaku juga dalam PRN Negeri Sarawak kali ini? Saya rasa ya, 2/3 tidak mempunyai I think peluang untuk Sarawak memenangi 2/3 daripada kursi yang dipertandingkan agak besar. Tetapi pada masa yang sama, parti-parti pembangkang juga akan memberi saingan yang tidak kurang hebatnya kepada kepada GPS, ya. Terutamanya komponen-komponen parti GPS. Selain itu, ada juga ura-ura yang mengatakan akan berlakunya pertandingan di antara komponen parti GPS sendiri di beberapa kawasan, ya. Ya, dan itu juga mungkin akan mendatangkan cabaran, ya, kepada GPS itu sendiri. Barangkali Dr. Lucy, from your observation lah daripada percampuran kajian yang anda lakukan sendiri, apa isu-isu penting, isu-isu besar yang dimainkan oleh rakyat Sarawak sendiri kalau mereka merasa tidak puas hati dengan parti yang memerintah ataupun menguasai Sarawak ketika ini? Satu isu besar yang saya dapati, ya, semasa saya turun ke lapangan adalah isu pembangunan. Okey. Selain isu pembangunan, adalah isu ketidakadilan daripada segi I think pembahagian pembangunan, projek-projek pembangunan di satu-satu kawasan. Ketiga adalah ketidakadilan sosial. Kemudian jurang pendidikan, terutamanya bagi pelajar-pelajar yang berada di kawasan luar bandar, ya, yang mana keluarga mereka tidak mempunyai sumber pendapatan yang stabil, dan ini juga salah satu daripada isu. Isu selain itu adalah isu basic needs lah. Itu malangnya pada abad ke-21 ini kita masih
Sarawak khasnya masih lagi dibelenggu dengan isu-isu basic needs, terutamanya bekalan air yang bersih. Saya diberitahu oleh salah seorang daripada bakal calon di satu adun ini bahawa dia merasa terkejut apabila dia dapati ada satu kawasan rumah pancang, dia kata tidak mempunyai bekalan air bersih. Dia kata pada abad ke-21 kita masih mempunyai isu ini, dia kata. Yang kedua adalah isu jalan raya, infrastruktur. Itu masih lagi merupakan isu yang besar, terutamanya di kawasan pedalaman yang jauh daripada jaringan jalan raya utama. Kemudian bekalan elektrik 24 jam. Itu juga merupakan salah satu isu besar juga di kawasan-kawasan pedalaman khasnya. It's interesting apa ni. Dan bagi teruskan. Satu lagi isu yang juga menjadi isu hangat terutamanya bagi kalangan golongan muda dan juga mereka yang baru saja bergraduate adalah isu tiada pekerjaan. Ini kalau tidak diperbetulkan dan kalau tidak ada usaha diambil untuk menyelesaikan isu ini, ia akan menjadi satu isu yang agak berat nanti dan besar dan boleh mendatangkan implikasi daripada aspek kepada undi pada pilihan raya akan datang. Saya juga nak dapat your view Dr. Lucy. Apakah Dr. Lucy merasakan bahawa isu MA63 itu akan terus dimainkan oleh parti-parti politik yang berkempen dalam PRN Sarawak nanti dalam usaha untuk mendapat sokongan daripada rakyat Sarawak? Mungkin daripada parti-parti kalau tak silap saya, parti PSP dia tidak akan menggunakan MA63 dan satu lagi adalah parti Bumi Penyalang. Mungkin parti-parti ini akan menggunakan isu MA63, tetapi pada saya MA63 bukan isu utama, terutamanya di kawasan-kawasan pedalaman. Isu basic needs ini masih menjadi isu utama di kawasan-kawasan tersebut. Dan jalan raya khususnya, bekalan air yang tiada, sekolah daib, tiada pekerjaan. Dan ini adalah isu bread and butter, iaitu golongan di kawasan pedalaman khasnya. Sebab saya biasanya hanya menumpu kepada kawasan-kawasan ataupun kerusi Dewan Undangan di kawasan pedalaman. Di mana isu MA63 itu bukan isu utama. Okey, faham. Okey, last but not least sebenarnya sebelum kita berpisah, serengkas-ringkasnya, apakah Dr. Lucy merasakan bahawa it's high time sebenarnya parti-parti politik yang akan bertanding dalam pilihan raya negeri Sarawak ini mengemukakan calon-calon ataupun muka-muka baru dalam pilihan raya negeri Sarawak kali ini? Bagi saya sebab satunya, salah seorang daripada bakal calon di kawasan Bawang Asan adalah golongan muda, berumur 38 tahun. Sangat muda, berpendidikan. Dia mempunyai dan faham inspirasi golongan muda dan isu yang dialami oleh golongan muda. Dan bagi saya ini sangat penting sebab secara jujurnya para pengundi sudah bosan dengan muka yang sama, tetapi dan pada masa yang sama mempunyai retorik yang sama, tidak ada perubahannya. Okey, apa ni Dr. Lucy, sayang sekali masa kita begitu suntuk sebenarnya, tapi tak apa, sebaik saja kita mengetahui bilakah pilihan raya negeri Sarawak ini akan diadakan. Kita akan berusaha untuk mendapatkan Dr. Lucy lagi kerana frankly saya cukup comfortable sebenarnya sembang-sembang bersama dengan Dr. Lucy, dan kita harap kita akan dapat bersama lagi dalam ruang bicara nanti. Jadi terima kasih kepada anda semua yang menumpukan perhatian bersama kami di ruang bicara ini, dan jangan lupa kita masih lagi sedang menghadapi pandemik COVID-19. Jadi seperti yang selalu kami pesan kepada anda, patuhilah SOP yang telah pun ditetapkan, dan jangan lupa pesanan yang selalu kami sampaikan, kita jaga kita jaga keluarga kita, dan yang penting sebenarnya kita jaga negara kita. Jumpa lagi.